Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Lembut bicara, mata bertentan. Salam di hulu penuh kemesraan. Majlis bermula bersulamkan kalam. Ahlan wa sahlam, selamat datang. Penonton yang dihormati, anda bersama saya, Azmi bin Mamat, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Bacok. Bersama kita dalam rancangan bicara buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Izinkan saya untuk memperkenalkan insan yang akan bersama kita, yang akan mengupas itipati buku yang bila kita lihat pada tajuknya begitu unik sekali. Ia kelihatan seolah-olah perkara biasa, tetapi sebenarnya ia menyingkap 1001 makna. Encik Roswadi bin Yusof nama diberi. Beliau memegang jawatan penolong pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dari segi sejarah, perkhidmatan dan pengalaman beliau dalam bidang sumber pendidikan, beliau pernah bertugas di PKJ Bukit Mertajam, Pulau Pinang, PKJ Kedah Tanjung, dan kini beliau bertugas di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Kelantan. Buku yang akan dikupas, dibedah dan dibicarakan bertajuk Mengurus Masa. Bagaimana untuk bekerja dengan lebih efektif? Mari sama-sama kita ikuti bicara. Mari sama-sama kita ikuti bicara buku beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang handsome bergaya pada pagi ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pertama dan selamanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi di atas rahmat dan kasih sayang Allah yang masih lagi memberi keizinan olehnya dapat lagi kita berada di atas muka buminya yang luas ini dengan segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan Allah memberi rezeki kepada saya pada pagi ini untuk berjumpa dengan saudara-saudari penonton, sahabat-sahabat di Institusi Pendidikan Negeri Kelantan UMNY dan rakan-rakan di semua sektor di JPN Negeri Kelantan khasnya. Alhamdulillah. Kini tiba giliran saya yang mewakili Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan mengambil tempat bagi merealisasikan satu program bicara buku peringkat JPN Negeri Kelantan. Dan terima kasih juga kepada Encik Wan Ahmad Azmi bin Husin, KPP SSTP, di atas kepercayaan beliau memilih saya untuk mewakili sektor pada kali ini. Sidang penonton yang dihormati sekalian, saya mulakan bicara buku pada pagi ini dengan membaca satu surah yang tidak asing lagi kepada kita yang memperkatakan tentang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Bertepatan dengan janji Allah ini, saya telah memilih sebuah buku yang saya kira cukup menarik untuk dikupas pada pagi ini, dan saya mengharapkan agar saudara penonton dapat sama-sama berpeluang membaca buku yang saya bawa ini. Kerana apa? Bagi saya, ianya sebuah buku yang lengkap dan boleh dijadikan panduan dalam pengurusan masa kita, iaitu buku yang bertajuk Menguruskan Masa, terbitan Utusan Publication and Distributors Sedia Berhad. Ini kerana buku ini membincangkan dan menyediakan kepada kita nasihat berstruktur bagaimana untuk mengawal bebanan kerja di meja anda dan mendahulukan apa yang penting dalam tugasan kita supaya kita boleh meluangkan masa untuk kehidupan sosial. Secara ringkas mengenai buku ini ialah ia dicetak pada kali pertama pada tahun 2008 dan cetakan kedua dilakukan pada tahun 2013. Mengandungi 88 muka surat yang dilitupi dengan kulit nipis berwarna oranye yang berilustrasikan
suasana di dalam pejabat atau dengan lebih tepat lagi, suasana di atas meja semasa bekerja. Buku ini mengandungi 7 bab utama yang pada setiap bab akan dimulai dengan huraian dan penerangan dan disusuli dengan nasihat yang berstruktur dan diselitkan juga dengan tips-tips yang saya kira amat membantu kepada pembacanya. Sidang penonton sekalian, di bahagian awal buku ini telah dilontarkan suatu persoalan, iaitu adakah anda menguruskan masa anda dengan baik? Pada bahagian ini, pembaca telah dihidangkan dengan 13 soalan dengan pilihan jawapan A, B dan C, yang mana soalan ini adalah bagi mendapatkan profil pengurusan masa pembaca dan juga disertakan terus bimbingan untuk idea bagaimana menggunakan masa dengan lebih berkesan. Sekarang, marilah bersama saya hingga ke penghujungnya untuk kita meneliti setiap bab yang saya akan kupas secara ringkas. Kerana apa? Saya ingin mengajak saudara dan saudari penonton membaca sendiri buku ini pada suatu masa nanti. Baiklah, pada bab yang pertama, buku ini membincangkan tajuk menguruskan masa anda. Pada halaman 1 ini, penulis telah menguraikan bagaimana penggunaan masa setiap ketika secara berkesan agar benar-benar memberi tumpuan dan tidak membelah bahagikan tenaga anda memikirkan masa lampau atau masa hadapan. Dengan itu, penulis menyenaraikan 3 langkah yang boleh kita ikuti, iaitu langkah yang pertama, melaksanakan audit masa, langkah yang kedua, membuat penyesuaian, dan langkah yang ketiga, tentukan keutamaan dan rancang untuk masa hadapan. Yang menariknya buku ini adalah ada beberapa tips telah disertakan bagi setiap bab yang dibincangkan. Izinkan saya memetik satu tips yang ditulis pada bab ini yang saya fikir boleh diikuti oleh kita semua. Jangan membuat komitmen yang anda tahu anda tidak akan dapat penuhi. Jika anda bimbang akan berlaku konflik masa, bincanglah dengan mereka yang terlibat dan janganlah membuang masa merunsingkan diri anda sendiri. Apa yang penting, di setiap akhir bab buku ini, penulis telah menyenaraikan pautan yang berguna yang membolehkan kita meneroka dengan lebih mendalam lagi tentang apa yang telah dibincangkan pada setiap bab. Selesai bab yang pertama, kita berpindah pula ke bab yang kedua yang mana penulis mengupas tentang elakkan lambakan maklumat. Pada bab ini, penulis menghuraikan tentang semua mengapa jumlah maklumat yang didapati kian meningkat dan penulis juga berkongsi 4 langkah bagaimana untuk mengatasi masalah di atas dengan pelbagai saranan dan idea yang saya kira cukup menarik dan boleh sidang penonton amalkan. Cuma apa yang ingin saya petik di sini ialah langkah yang ketiga, iaitu belajar kata tidak, iaitu jangan jadi tempat longgokan maklumat yang orang lain tidak mahu teliti. Ramai yang akan memindahkan beban ini kepada anda sekiranya anda menunjukkan walau sedikit pun kesanggupan anda melayani tugas itu. Kawal apa yang sampai ke meja anda dan buatlah keputusan tidak menjadi tawanan kepada data, kata penulis. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita lihat pula bab yang ketiga. Penulis membincangkan tajuk menugaskan kerja. Pada bab ini, penulis menyenaraikan kebaikan menugaskan kerja. Antaranya saya boleh baca di sini ialah dalam pengurusan masa, anda akan mempunyai lebih banyak masa untuk menangani masalah dan tugasan yang terletak di senarai keutamaan anda. Ini akan membolehkan anda menguasai keadaan. Dan banyak lagi yang disenaraikan oleh penulis. Penulis juga turut menyenaraikan 5 langkah bagaimana untuk menugaskan kerja. Antaranya, yang pertama, tahu bila anda harus tugaskan kerja. Yang kedua, tahu apa yang harus ditugaskan. Yang ketiga, tahu siapa yang untuk ditugaskan kerja. Yang keempat, tugasan kerja secara interaktif. Dan yang kelima, ikuti dengan sokongan dan ganjaran.
Dan saya kira saya tidak perlu memperincikan setiap daripada apa yang dinyatakan tadi. Sama seperti bab-bab awal tadi, di akhir bab ini disertakan juga beberapa pautan berguna yang memberi peluang untuk pembaca meneroka pembacaan dengan lebih mendalam lagi. Dan juga yang menariknya, penulis menyenaraikan langkah-langkah kejayaan. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, mesyuarat tidak dapat dielak dalam kehidupan profesionalisme. Apabila diuruskan dengan baik, ia dapat membantu mereka yang terlibat supaya menyelesaikan masalah mereka, menyokong tindakan dan melakukan sesuatu yang positif. Oleh itu, pada bab 4, penulis memberi nasihat kepada sesiapa yang terpaksa merancang dan mempengurusikan mesyuarat, iaitu dengan menyenaraikan beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas mesyuarat. Penggunaan teknologi secara meluas pada hari ini akan lebih memberi kemudahan dan menjimatkan masa kepada kita semua. Dalam bab 5, penulis memberi huraian kepada kita bagaimana ingin menguruskan email agar ia menjadi tersusun dan dapat meningkatkan kecekapan dalam menjalankan tugas-tugas seharian. Pada bab ini, penulis juga menyenaraikan kesilapan biasa yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang yang boleh menjejaskan kualiti kerja. Antaranya, tidak bertindak segera terhadap segala email, tidak mengemaskini peti masuk dengan kerap, dan yang ketiga, tidak melindungi komputer daripada spam. Pada bab kedua terakhir, iaitu bab ke-6, penulis menghuraikan tips bagaimana mengekalkan perimbangan sihat antara kerja dan kehidupan. Saya fikir bab ini cukup penting kerana ia memberi suatu kenikmatan dalam bekerja dan juga bekerjaya seterusnya dapat mempelbagaikan potensi dan bakat yang ada bagi setiap kita sebagai penjawab awam tanpa mengabaikan suatu kehidupan berkeluarga dan juga bermasyarakat. Akhir sekali, pada bab yang ke-7, penulis menghuraikan akan tajuk pembangunan kemahiran membuat keputusan. Saya fikir setiap dari kita sebagai pemimpin dalam organisasi baik, dalam keluarga baik, dalam masyarakat baik, membuat keputusan memerlukan suatu kemahiran yang hasilnya nanti membolehkan keputusan lebih berkesan, kurangnya masa yang dibazirkan serta lebih tumpuan dalam kerja anda. Dalam bab ini, penulis menyenaraikan teknik 6 topi berfikir yang saya fikir ramai telah pun tahu, yang mana ia diperkenalkan oleh pelopor pemikiran lateral Edward de Bono. Sidang penonton sekalian, secara kesimpulannya, buku ini begitu menarik untuk kita semua membacanya kerana bagi saya, ia mengandungi kuis untuk menilai kekuatan dan kelemahan kita, menyenaraikan garis panduan, langkah demi langkah dan rancangan bertindak, tips utama, idea yang perlu diambil kira untuk masa hadapan, kesilapan biasa dan nasihat bagaimana untuk mengelakkan serta pautan web yang berkaitan dan sumber selanjutnya untuk membantu para pembaca mendapatkan maklumat. Adalah diharapkan perkongsian saya melalui program Bicara Buku ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas keterlanjuran kata, semoga kita semua dalam rahmat Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Encik Roswadi bin Yusof kerana telah membicarakan buku pilihan beliau yang cukup hebat untuk hidangan kita pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran Tuan Puan di pautan SPL KPN. Terima kasih.